Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini akan membentangkan tentang konsep perundangan Islam. Sebelum saya memulakan pembentangan ini, saya akan memperkenalkan ahli kumpulan saya. Nama saya Dah Amira Atika. Saya Nur Sabrina Farah Ayumi binti Muhammad Ruzi. Saya Intan Nur Amira Syazwani binti Yusof. Nama saya Wan Hedi Nisa binti Wan Izzah. Nama saya Nur Aifana binti Abdul Aziz. Saya akan mulakan dengan definisi perundangan Islam. Bahasa ialah saluran air yang mengalir menjadi sumber minuman jalan yang perlu. Dari segi istilah pula ialah segala hukum yang diperundangkan ke atas hambanya supaya mereka boleh beriman dan beramal dengan apa yang boleh membawa kepada kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Hukum-hukum dipanggil syariah kerana berkedudukan lurus, sistem benar dan tidak menyimpang, dan ia juga seperti jalan yang lurus. Jenis-jenis hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah dibahagikan kepada 3 bahagian, iaitu hukum yang berkaitan ialah yang pertama, iktikad atau kepercayaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, malaikat, kitab, rasul dan juga hari kiamat. Yang kedua, tata tertib, akhlak dan kelakuan sama ada baik ataupun buruk. Manakala yang ketiga, perbuatan orang mualaf seperti ibadah, muamalah dan seumpamanya. Okey, fiqah. Fiqah ni dia bermaksud dia adalah menerangkan lagi hukum-hukum syarak daripada Al-Quran dan As-Sunnah secara terperinci. Beza antara syariah dengan fiqah ni, syariah dia lebih umum tapi fiqah ni dia khusus. So, contohnya macam syariah, Allah suruh kita solat. Tapi, kalau fiqah, sekiranya kita bermusafir, kita boleh qasar dan jamak solat kita. Okey, sekarang saya akan menerangkan mengenai Undang-Undang Ciptaan. Undang-Undang Ciptaan terbahagi kepada 2, iaitu Undang-Undang Semula Jadi dan Undang-Undang Ciptaan Manusia. Undang-undang semula jadi ialah undang-undang yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ianya tidak boleh diubah sama sekali kerana ianya merupakan hak mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Undang-undang Ciptaan Manusia merupakan undang-undang yang telah dibentuk oleh ahli parlimen ataupun pemerintah. Ianya bertujuan untuk menjaga kepentingan umum. Undang-undang Ciptaan Manusia boleh diubah mengikut sesuatu keadaan. Matlamat utama syariah perundangan Islam bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia atas asas-asas makruf dan menjauhi segala bentuk kemungkaran. Manusia bebas membuat undang-undang baru yang sesuai dengan keperluan dan suasana semasa dengan syarat tidak melampaui batasan haram dan tidak terkeluar dari batasan wajib. Dalam mengubah undang-undang, Islam telah menyarankan 2 kaedah, iaitu mengutamakan keselamatan umum dan membawa kesenangan serta kemudahan kepada manusia. Perkara yang menjadi kewajipan matlamat tersebut ialah memelihara agama atau hak dan kebebasan, memelihara jiwa atau nyawa, memelihara akal, memelihara kehormatan dan keturunan, memelihara harta benda. Perbezaan syariah dan Undang-Undang Ciptaan Manusia. Syariah bersumberkan Al-Quran dan As-Sunnah, bersifat tetap, tidak boleh diubah oleh manusia, melandaskan konsep kedaulatan itu hanya pada Allah Subhanahu Taala. Ciptaan manusia, peraturan yang dibentuk oleh badan yang mempunyai kuasa politik tertinggi dan kedaulatan, boleh diubah mengikut kehendak majoriti atau pemerintah, berdasarkan konsep bahawa kedaulatan itu ditumpukan kepada negara, raja atau rakyat. Okey, mazhab. Maksud mazhab adalah kefahaman dalam mengeluarkan hukum. Ada 4 mazhab: mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki. Okey, mazhab Hanafi dikenali sebagai Abu Hanifah, dan cara beliau mengajar, beliau lebih suka perbincangan dan perbahasan dan guna rasional secara meluas. Maliki dikenali sebagai Imam Malik. Cara beliau mengajar, beliau lebih suka penyampaian tanpa perbincangan yang banyak. Okey, Imam Hambali, nama sebenar adalah Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani. Beliau seorang yang tak suka menjawab persoalan kepada perkara yang belum berlaku. Dan yang last sekali, Asy-Syafi'i, nama sebenar Imam Abu Abdullah Muhammad
bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau pernah berguru dengan Imam Malik dan Imam Muhammad Hasan. Dan juga beliau dikatakan pertengahan di antara Imam Abu Hanifah dan Imam Malik dalam mengeluarkan hukum. Sumber hukum syariah. Ia terdiri daripada dua, iaitu asli dan sekunder. Asli ialah Al-Quran dan As-Sunnah. Sumber sekunder Al-Ilma dan Ittihad. Al-Quran ialah sebuah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada umat manusia melalui Nabi Muhammad SAW untuk menjadikan panduan dalam menjalani kehidupan di dunia. Membacanya juga berupa ibadah. As-Sunnah pula ialah segala yang disandarkan oleh Rasulullah, sama ada perkataan, perbuatan, pengakuan serta sifat, kejadian, akhlak dan riwayat hidup sebelum dan selepas baginda dilantik menjadi Rasul. Peranan As-Sunnah terhadap Al-Quran ialah menegaskan hukum yang terdapat dalam Al-Quran, menjelaskan ayat yang tidak diperincikan dalam Al-Quran serta menetapkan hukum yang tiada dalam Al-Quran. Sumber sekunder Al-Ijma' ialah kata sepakat semua ulama Islam yang mutahid pada zaman selepas zaman Rasulullah mengenai satu hukum syarak. Ia terbagi kepada dua, iaitu soreh dan sukuti. Soreh ialah semua ulama mutahid bersetuju, sukuti pula sebahagian bersetuju, yang lain tidak membantah. Ittihad pula antaranya Al-Qiyas. Al-Qiyas menyandarkan sesuatu yang tak ada hukum dari nas kepada sesuatu yang ada hukum dari nas oleh persamaan ilah. Al-Tizam pula penetapan hukum terhadap satu masalah berlainan dari ketetapan yang diterapkan pada masalah yang ada persamaan dengannya kerana ada alasan yang lebih kuat. Al-Masalah, Al-Musalah. Al-Masalah dan manfaat yang tidak dinyatakan halal haramnya oleh syariah. Saat Al-Darai, penutupan jalan yang membawa kepada kerosakan. Al-Ruf, adat kebiasaan yang tidak bercanggah dengan Islam. Al-Tisab, menghukum dengan ada atau tiada sesuatu pada masa kini atau masa yang datang berdasarkan kepada ada yang tiadanya sesuatu pada masa yang lalu. Undang-Undang Jenayah Islam Al-Jinayah merupakan tindakan yang dilarang dan merosakkan ke atas tubuh badan, harta benda dan banyak lagi. Menurut Al-Marwadi, kesalahan dari segi syariah boleh dihukum atas hukum Allah, iaitu qisas, hudud dan takzir. Pencabulan yang dilakukan ke atas agama, nyawa, akal, harta dan maruah merupakan jenayah yang perlu dihukum. Dari segi Undang-Undang Jenayah Islam, terdapat 3 elemen mengenai tindakan jenayah, iaitu perundangan, tindakan dan kelayakan. Hukuman kesalahan jenayah dalam Islam terbagi kepada 3, iaitu hudud, kisah dan takzir. Hudud bermaksud kesesaan yang telah ditetapkan oleh nas Al-Quran dan As-Sunnah yang wajib dilaksanakan sebagai hak Allah. Kadar hukuman tidak boleh dipindah. Contoh kesalahannya ialah berzina, tuduh orang berzina, mencuri, merompak, minum arak dan murtad. Contoh negara yang melakukan hukuman hudud ialah Arab Saudi, Brunei dan Indonesia di Aceh. Yang kedua, kisah. Kisah bermaksud suatu hukuman yang telah ditetapkan Allah yang wajib dilaksanakan bagi menunaikan hak manusia. Ini bermaksud jika kesalahan dilakukan seperti membunuh, dibalas dengan membunuh juga. Yang ketiga, takzir, iaitu hukuman yang bertujuan untuk menghalang pencerobohan kepentingan awam atau individu oleh mahkamah atau pemerintah. Sebagai contoh rasuah di Malaysia. Ini saja dari kumpulan kami tentang konsep perundangan Islam. Sekian, terima kasih.